بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Dan sunat awabin 20 rakaat. Awabin hari kita lepas semalam tu solat sunat duha. Semaya bagi awabin orang-orang yang kembali pada Allah. Hak ni awabin suku hak ni. Jadi awabin hak ni 20 rakaat ni boleh dikatakan jari orang buat lah. Waktu dia no, tengok depan dia rojak. Dan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Hak paling kurang tu. Hak kurang ni boleh terbaik lagi ni. Hak 20 dulu. Tak tahu lah. Dan waktunya semaya awabin tu antara maghrib dan isya. Itulah tu. Telah semaya maghrib nak sampai isya tu, situ masa dia. Angka 1 turun di bawah. Waktu antara maghrib dan isya itu setengah daripada waktu yang lebih. Oleh demikian dituntutkan menghidupkan dia dengan berbagai taat. Ikutlah kita nak buat apa, waktu tu waktu yang paling afdal. Daripada semaya, solat, membaca Quran ataupun zikrullah, daripada tasbih, tahlil dan sebagainya. Atas kita lah buat apa tu. Dan sesungguhnya menghidupkan dia itu, menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya tu, oleh beberapa ramai daripada para sahabat dan tabi'in dan kebanyakan ulama salafus soleh, dan telah warid pada dihidupkan ini waktu antara maghrib dengan isya ni oleh beberapa hadis yang mulia, walaupun hadis itu adanya dhaif, melainkan bahawasanya dengan majmuknya, dengan kebanyakan hadis akan jadi dalil di atas disyarak. Di antaranya hadis ni, iaitulah bagian yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha daripada Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi 20 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah." Sesiapa yang semaya kemudian daripada maghrib 20 rakaat, nescaya Allah membina baginya satu rumah di syurga. Atau hadis riwayat Ibnu Majah. Ni 20. Jadi ada hadis lagi tu. Ada satu lagi daripada Ibnu Umar, katanya bahawa Rasulullah bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin kutiba minal awwabina." Barang siapa yang semaya yang bersolat kemudian daripada maghrib ni rakaat, nescaya dituliskan dia daripada orang-orang awabin, yakni orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu di antara dalil hadis yang boleh kita semaya lepas daripada maghrib antara waktu nak isya. Itu ada lagi depan, ada lagi depan. Maka kita tengok hukum dia sikit. Hukum solat awabin. Solat awabin termasuk dalam bahagian yang tidak disunatkan padanya berjemaah. Jadi kita buat sore lah. Awabin ni kita tak kena jemaah, kita pakai buat sore lah. Solat awabin memberi arti solat untuk orang-orang yang kembali kepada Allah pada waktu yang lalai dengan dia, dengan Allah. Bila kita galik, lalai kita ghaflah dengan Allah, kita semayalah mengingatkan.
Solat awabin itu ialah 20 rakaat. Satu riwayat mengatakan 6 rakaat dan 4. Itu banyak riwayat lah. Dan 2 rakaat. Ada juga hak paling kurang ni. Ini dah sekurang-kurang. Hak 2. Hak ni paling kurang lah ni. Waktunya antara maghrib dan isya seperti yang disebutkan pada matan di atas lah. Tetapi aulanya bahawa dilakukannya kemudian daripada selesai azkar maghrib. Azkar ni mengatik wirid-wirid lah. Wirid-wirid kita sembahyang maghrib tu kita buat lah. Jadi wirid lah dulu, nak mengatik, nak tahlil, nak gapo tu segala aurat-aurat hak maghrib. Lepas tu baru kita sembahyang apa dia dah awabin. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, tengok dalam kitab Fatwa Fiqhiyah Al-Kubra bagi Ibn Hajar. Fatwa dia 2. Fatwa hadisiyah tu sejilid lah. Kalau Fatwa Kubra Fiqhiyah ni ada kitab ke lama 2, kitab ke baru tu dia 4. Dah. Maka tengok dalam kitab tu dan kitab Ihya selagi. Dan depan tu lagi tu sebagai dalil dah. Dalil tu insya-Allah mudah-mudahan dia baca sendiri dah dalil dah. Kita sebut sininya 5 hadis sebagai dalil semaya solat awabin. Habis. Jadi kamu ke 49. Dan 2 rakaat sunat zawal. Ini pun jaga kita buat lah sunat zawal. Zawal ni makna geleceh. Geleceh matahari. Kita tengok bawah sikit. Dan belum pada akar 1 tu tutup nak pekir naik ke atas sikit tu kata ulama Syafi'i dalam qaul dulu lagi tu. Sekurang-kurangnya, bukan semurang-murang pekir kita. Nak tasih kah? Atas pada akar 1 naik 5 baris. Jumpa dah aja dah. Ming tak kena tu, sekurang-kurang. Gitu kita. Kah? Sekurang-kurangnya 2. Semua kita boleh tasih lah. Aku klik baca tak faham pula. Semurang-murang kau mana. Kita tu angka 1 di bawah. Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar berkata, Syaukani ni sebenarnya dia bukan ahli sunnah mazhab 4 ni. Dia Syiah ni. Tak, dia ni orang Syiah, tapi Syiah Zaidi, bukan Syiah Imami. Maka dalam fiqh Zaidiyah ni kebanyakan dia nak dekat dengan mazhab Syafi'i. Itu kitab dia ni boleh dikatakan diiktimadkan oleh ahli sunnah lah. Maka di antara kitab dia ni yang masih kita berpegang kitab ni Nailul Awtar, syarah kepada hadis ahkam bagi Ibn Taimiyah, ayah dia. Maka dalam kitab tu kebanyakan dia sebut pendapat 4 mazhab dan tambah mazhab Syiah Zaidi selagi. Maka boleh kita nak iktimad, tak ada apa kita ambil pendapat fuqaha mazhabul arba'ah. Banyak kau guna lah kitab ni. Baca supaya kitab sebelum salam tu lah. Tu dia bukan ahli sunnah 4 mazhab dak tu. Zaidi tu dah. Al-Amin Ismail Sun'ani, sebab kebanyakan majoriti ulama Yaman masa dulu sampai ke hari ni pun kebanyakan Zaidiyah. Pasti bukan kata tak ada ahli sunnah dah, ada. Tapi kebanyakan Zaidi dia panggil. Maka Syiah Zaidiyah tu dia dekat dengan mazhab kita lah. Lalu tu kita ambil pendapat dia dalam kitab ni. Sebab dia ambil ahli sunnah juga. Berkata Al-Iraqi, solat zawal itu lain daripada 4 rakaat sunat zuhur sebelumnya. Suku-sukulah bukan hatullah dah. Sebahagian daripada ulama yang mengatakan disunatkannya ialah Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Maka sunat kita semaya sunat zawal. Pada babul aurat. Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah. Ni orang yang kata sunat ni. Dan Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fi Islami. Ni orang yang kata sunat. Semaya sunat zawal. Nah, buka tengok situ. Dan lain-lain lagi lah. Disebutkan dalam kitab Tuhfah dan diihtimalkan ketiadaan di sunat qadha sunat zawal. Jadi kalau kita luput tu tak sunat qadha lah. Dah lepas-lepas lagi lah.
Dengan kerana mengsoreh oleh Syekh Ramli dengan bahawa sunat zawal itu adalah solat sunat mempunyai isbat. Maka apabila bersolat sunat zuhur, hasil dengannya sunat zawal. Itu buka marajiknya kita sebut lagi tak tuhfah muka surat dan autor dan fiqh Islami. Waktu solat zawal itu selepas daripada gelecir matahari. Jadi lepas gelecir pak tu, gelecir ni matahari lepas pada tengah hari sikit lah. Jadi boleh kita semaya. Ya masakah belum gelecir tak boleh semaya. Lepas gelecir sikit tak apa. Maksud gelecir ni lepas matahari pergi sebelah balik jatuh sikit lah. Dan bayar tu naik kemudian sebelah balik naik. Itu gelecir. Tiba kalau kita pocok ke suatu benda lah. Dan dibacakan kemudian pada Fatihah, surah Kafirun dan suratul Ikhlas. Itu sebagai surah. Kalau kita nak baca lah surah semaya. Kita ambil satu dalil lah sebagai dalil yang mengatakan sebagai sunat zawal tu yang kita sebut situ ada juga panjang-panjang hadis tu 4 hadis yang kita wari. Maka kita ambil satu hadis. Yang baki tu dia membaca lah. Dalil di sunat solat sunat zawal ni, di antaranya dalil pertama hadis Sayyidina Ali, beliau mensifatkan solat Rasulullah wa arba'an qabla zuhri ila akhirih, maksudnya dan nampak rakaat sebelum zuhur. Jadi hak arak tu bila panjang-panjang sangat tu kita lakah lah, ambil hak jauh lalu. Bila hak tak panjang tu kita baca straight. Tapi kalau ada tempat yang kena pek kita royak lah. 4 rakaat sebelum zuhur, ini cara semaya Nabi ketika gelincir matahari. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya, kemudian daripada zuhur. Dan 4 rakaat sebelum asar. Beliau memberi salam di antara tiap-tiap 2 rakaat. Mana Nabi kita buat ni 2 rakaat, satu salam atas para malaikat mukarrabin dan para nabi-nabi. Dan mengikut mereka daripada muslimin dan mukminin semua. Mereka yang mengikut akan mereka itulah. Dan pengikut mereka, wa man tabi'ahum, daripada orang-orang Islam dan juga orang mukmin semua. Itu di antara hadis yang menunjukkan semaya sunat zawal hak Nabi kita buat, yang mana disifatkan oleh Sayyidina Ali. Maka 2-3 hadis lagi tu insya-Allah baca sendiri, silakan baca sendiri. Hadis yang kedua Sayyidina Ali juga, yang ketiga Abdullah bin Sufyan. Hadis yang keempat tu Abu Ayyub Al-Ansari. Kita pergi kepada muka sana, solat sunat tahiyyatul masjid. Dan 2 rakaat sunat tahiyyatul masjid. Ini atas pada muka mula-mula lagi ni. Atas pada kata sunat ke apa dah? Rawatib dah. Atas sana lagi dah. Kalau kita ngaji barat nah, atas itu. Maknanya di antara semaya sunat yang tidak digalakkan kita berjemaah. Artinya kita buat sore itu lebih aula lah. Jemaah dia tak suruh. Dan 2 rakaat sunat tahiyyatul masjid. Tahiyyah ni bahasa kita kata membesarkan masjid. Hormat masjid. Jadi bila kita masuk masjid, pertama kali kita kena sembahyang sunat. Adapun kalau tahiyyatul Kaabah ni kita tak kena sembahyang dah, tawaf. Kena tawaf lalu dah situ. Akan satu di bawah telah berpendapat oleh jumhurul fuqaha bahawasa disunatkan bagi tiap-tiap mereka yang masuk ke dalam masjid yang lain daripada Masjidil Haram, yang menghadap ke duduk di dalamnya, tidak lalu di dalamnya. Hak nak duduk lah, bukan hak lalu. Kalau kita masuk nak duduk tu, dah ada la'ya yang bersepakai dengan wuduk. Sunat ke apa? Bahawa bersolat 2 rakaat. Sunat kita semaya. Maknanya kalau kita nak lalu tak sunat semaya. Orang yang masuk dalam masjid, kalau dia nak duduk, sunat semaya dulu. Belum ada duduk. Kalau kita kata dia lalu saja nak masuk ambil break terlupa tadi, tak sunat semaya tahiyat masjid. Pasal lalu saja. Ada orang nak duduk.
Dan adalah ia yang apa dah ataupun lebih banyak daripadanya 2 rakaat. Kita nak buat lebih tak apa. Sebelum duduk ia. Mafhumnya kalau selepas duduk maka sudah tak ada dah waktu untuk kita buat semaya tahiyatul masjid. Di antara dalil yang disunatkan kita semaya tahiyatul masjid ni, hadis riwayat Abu Qatadah, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan ia duduk sehingga ia bersolat 2 rakaat. Ini sebagai dalil. Ada Sahih Bukhari ni menunjukkan sunat kita semaya tahiyatul masjid paling-paling tak adanya 2 rakaat. Paling-paling kurang. Dan mereka yang tak mungkin daripada keduanya 2 semaya 2 rakaat ni, orang yang tak ada nak semaya, tak boleh semaya kerana berhadah, tak boleh semaya lah. Orang berhadah ni, hadah kecil boleh masuk masjid. Lepas tu bila berhadah kecil tak ada air semaya, nak semaya tak boleh. Kau nak ganti ke apa-apa? Disunatkan ia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka bawasa menyamai 2 rakaat solat dah tu. Ni orang tak mungkin nak semaya. Adapun kalau kita ada air semaya cukup syarat belaka tu, kalau kita baca tu tak boleh tu. Maksud tak boleh ni tak sama dengan semaya. Orang kata boleh baca nak sebuah, orang tak ada air semaya ataupun uzur kan kita kata, maka baca hak ni dah. Nak semaya wasa tak larat, maka baca hak ni, kelebihan dia sama dengan kita semaya 2 rakaat dah. Itu di antara dalil. Maka hadis yang satu lagi kita lakah turun bawah sikit. Adapun apabila berulang-ulang masuknya ke dalam masjid, masuk tu baik, namanya masuk pergi mari. Wasuah ke apa tak tahu. Maka mengikut pendapat ulama Hanafi dan Maliki, jika hampir kembali pada uruf, mana masuk tubik tu dengan masa tak lama lah. Dia tubik sebentar dia masuk pula. Dan ulama Syafi'i pada kaum muqabil asah ialah memadai akan dia bagi tiap-tiap hari 1 kali. Maknanya tak boleh ulang banyak kali lah. Buat sekali lah. Pendapat yang asah si ulama Syafi'i berulang-ulang tahiyatul masjid dengan sebab berulang-ulang masuk ke dalam masjid. Ingat, mazhab kita setiap kali masuk buat. Kita masuk buat sudah. Tubik lewas dah, masuk pula, buat pula. Itu pendapat yang asah indana. Muqabil katanya bila kita buat sekali, kalau tubik masuk pula tak payah buat kerana dia dibenarkan sekali. Apa tu dah? Tubik di qada hajat, semuanya masuk, maya pula. Tahiyah tu boleh kita ulang banyak kali. Dan apabila adalah masjid itu berdepek dekat-dekat masjid maka disunatkan tahiyat bagi tiap-tiap masjid daripadanya. Wak masjid tu masuk masjid ni, wak sini pula. Masalah masjid dekat-dekat, tapi rumah kita tak ada masjid lagu tu. Kalau ada masjid, ni masjid lama, lepas tu baru ni masjid baru, masuk hak buruk, maya baru pula boleh. Masalah masjid berdepek-depek. Dan seperti demikian itu telah berselisih para fuqaha tentang mereka yang masuk dalam masjid padahal imam sedang berkhutbah. Lagu mana ni? Hari Jumaat dia mari masjid, tak imam duk khutbah dah. Tahiyatul masjid nak buat ke nak duduk? Maka mengikut pendapat ulama Hanafi dan Maliki bahawa duduk ya, tak payah buat. Tu mazhab demo tu. Dan dimakruhkan bagi nyo bersolat 2 rakaat tahiyatul masjid kerana firman Allah Taala fastami'u lahu wa ansitu.
Jadi dalam pendapat fuqaha Hanafi ni tak digalakkan semaya lah masa tebah tu iman tu. Pakai tinggal lah. Tengok mazhab kita bawah 3 baris. Dan menjalani ulama kita Syafi'i dan Hanabilah kepada bahawa bersolat ya 2 rakaat diringankan pada keduanya. Jadi kalau kita pergi tu email dia baca tebah dah tu, kita tengoklah kalau dekat-dekat dah baca doa habis dah tu tak payah kita semaya lah kalau takut luput. Tapi kalau email baru tengah duk mula tebah, kita baru sapa, tu kita semaya lah. Itu pun jangan dipanjangkan sangat, semaya baca hak la budda minhu. Payah lagi ingin cepat-cepat. Dalilnya kerana hadis Sulaik Al-Ghatafani yang telah tertulis sebut lepas maridah, itulah pada hadis yang kita tinggal baca saat ini muka 53. Ja'a Sulaikun Al-Ghatafani wa Rasulullah yaktubu faqala ya Sulaik kum farka' raka'ataini wa tajawwaz fihima. Itu dalil Sulaik Al-Ghatafani lepas. Semua kita tinggal baca tadi. Dan dengan ini pendapat yang mengatakan sunat kita semaya seringan, berkata Hasan, yakni Hasan Basri. Hasan Basri, Ibnu Uyainah, yakni Sufyan Ibnu Uyainah, dan Makhul dan Ishaq dan Abu Saurin dan Ibnu Munzir. Tapi kita pergi kepada tajuk yang lain. Sunat wudu, solat sunat wudu. Dan 2 rakaat sunat wudu. Sunat wudu ni sunat bila kita ambil air semaya, sunat kita semaya 2 rakaat. Artinya sunat wudu, semaya sunat kerana ambil wudu. Maksud itu lah. Akan satu, yakni kemudian daripada berwudu. Lepas pada ambil air semaya, kita semaya 2 rakaat. Dan antara dalil, kita ambil satulah sebagai dalil. Jadi kebanyakan dalil kalau banyak tu kita ambil tereka-reka sikit. Dalil pertama daripada Utsman bin Affan berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang berwuduk seperti wuduk aku ini, kemudian dia bersolat 2 rakaat, sambil itu dia tidak bercakap di dalam 2 rakaat itu akan dirinya, nescaya diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi itu di antara dalil yang menunjukkan di atas sunat kita semaya lepas pada kita ambil wudu. Ada itu sahih Bukhari dan juga Muslim. Dan 2 hadis depan lagi tu sebut apa dah, riwayat Abu Daud dan juga riwayat Ibnu Abi Syaibah. Silakan dah baca dah, ada 2 hadis lagi dah. Semua kita bagi dalil, bukan apa dak tu. Bagi dalil ya. Mana dalil kata sunat wudu, tu bagi dalil. Bagi hadis dia. Kalau hak tak ada tak bagi. Ada juga mungkin ada depan sunat. Hak tak ada bagi dalil pun ada, cari tak jumpa kah. Jadi tak ada bagi lah. Dan 2 rakaat sunat musafir. Sunat musafir. Tekah mana ni? Sunat bila kita nak musafir. Adapun sunat kalau kita balik daripada musafir, dia panggil sunat kudum hak depan lagi. Sunat kudum ni panggil. Sunat musafir ni sunat bila kita menghendaki musafir. Bila kita nak tubik rumah kah, kita semaya dulu 2 rakaat. Berkata Syekh Daud Fatani dalam kitab Buriyah, dan 2 rakaat tak kalau keluar daripada tempatnya kerana hendak pergi-pergian. Bila kita nak tubik pada rumah kita nak pergi ataupun tidak. Tapi tubik pada rumah kita dah. Anaklah dikerjakan di dalam rumahnya. Awak dalam rumah. Bila kita nak pergi, awak dalam rumah. Jadi kalau kita kira mari ni ibadat-ibadat sunat ni banyak dah. Tak habis kita nak buat dah. Tak ada kena pergi ke mana dah kali kira mari ni. 24 jam tu
tu musim ke ibadat sunat tu ya, kalau kita ganjing mati, orang dulu tu dia buat semua. Surah yang dibacanya ayatnya kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Disebut dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah jilid yang ke-42. Kitab ni 45. Patut ada lah. Kitab ni patut ada. Mausu'ah ni patut dia beli ada. Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah 45 jilid. Juzuk yang ke-42 disebut situ disunatkan bagi seorang menghendaki keluar dari rumahnya bahawa bersolat 2 rakaat. Dalil kerana hadis Anas radhiyallahu anhu katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanzilu manzilan illa wadda'ahu bi rak'ataini. Adalah Nabi tidak berhenti ia pada satu rumah, satu tempat lah yang dia beradu tu, melainkan ia mewidakkan, meselamat tinggalkan dia dengan 2 rakaat solat. Tu muwidak. Baca muwidak itu, tak baca mudak, tak erti pula. Baca jawi. Muwidak, jawi campur Arab lah. Widak mana tinggal. Wadaan, selamat tinggal. Nah, bila dia nak selamat tinggal situ, dia akan semai dulu 2 rakaat, lepas tu dia pergi. Itu di antara hadis yang menunjukkan semaya sunat musafir. Ada hadis satu lagi tu, hadis yang panjang lebar, insya-Allah dia mau baca sendiri dua dalil lagi. Ada Anas juga. Lepas tu lagi hadis Mut'im bin Mikdam As-Sun'ani. 2 lagi. Kemudian kita pindah tajuk. Dan 2 rakaat sunat kudum. Kudum tu daripada qadima yakdamu, makna date. Date ni makna balik daripada musafir. Itu kudum. Bukan kudung bahasa Jawi, kudung tangi tu dah. Qadima. Bila kita balik musafir, contoh kita katanya kita mari daripada mana tempat sampai rumah, sunat kita semaya dulu. Sunat kudum dia panggil. Sunat kudum. Yakni 2 rakaat tak kala datang daripada musafir. Yakni tak kala kelik musafir, gitulah mudah datang musafir. Tak kala kita balik daripada musafir, maka sunat kita semaya. Dan disunat kerjakan di dalam masjid dulu daripada masuk ke rumah. Itu cara dia. Artinya kalau kita nak sampai rumah tu, kita singgah masjid kampung kita dululah. Wadu masjid kampung kita, kamar dia kita semaya 2 rakaat. Lepas tu kita klik sampai rumah kita lah. Waktu pagi kah, ikutlah waktu mana tu. Dalil satu, hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah kana la yakdamu min safarin illa naharan fid duha fa idza qadima bada'a bil masjidi fa shalla fihi rak'ataini summa jalasa fihi. Adalah Rasulullah tidak datang daripada musafir kecuali siang hari. Nabi kita ni kalau musafir pergi di mana-mana pun, bila sampai rumah tu sampai sebelah pagi. Waktu pagi, pada waktu duha. Kalau dia klik sampai pagi, kita ni kalau klik golik ke siapa nak malai dah kan. Nabi cara dia musafir klik sampai pagi. Maka apabila datang dari musafirnya, lalu ia memulai di masjid dulu. Kalau klik sampai kampung tu, dia masuk masjid. Tapi kalau zaman Rasulullah tu masjid Nabi tu rumah dia sekali dah. Tak, berepek dah Masjid Nabawi tu. Maka ia bersolat 2 rakaat padanya, kemudian beliau duduk padanya. Itu cara Rasulullah. Hadis sahih tu sahih Muslim. Dan 2 rakaat sunat taubah. Ni pun tak ada belaka. Taubat pun tak dah. Maya tambah telah. Sunat taubat. Itu kita sebagai ambil taubat sikit, walau tak banyak. Taubat dari segi bahasa dengan makna semata-mata kembali dan kembali daripada dosa. Itu taubat. Mana kembali pada dosa ni, mana kita beradu tak buatlah tinggal dosa. Taubat. Ar-ruju' kembali. Pada istilah ialah kembali daripada perbuatan yang mazmumah
Arti tinggal perbuatan yang dicela, yang keji, kepada perbuatan yang mahmudah, perbuatan yang dipuji pada syarak. Itu takrif dia lah. Maka sini kita kena tengok suku dalam bab kitab tasawuf lah, taubat lagu mana syarat dia. Buka lah kitab Minhaj Ghazali lah. Buka tengok sana. Ini kita bab fiqh nak bahas masalah sunat taubat semaya dia. Itu hukum solat taubat itu disunatkan dia dengan ittifaq mazhabil arba'ah. Dalam fuqaha mazhab 4 semua mengatakan sunat kita semaya, sunat taubat. Itu marajak tu buka tengoklah. Dalil itu kita bagi juga dua hadis. Dalil pertama tu tengok panjang sangat, kita ambil dalil yang kedua. Dalil menunjuk sunat solat, sunat taubat ni dua hadis kita bagi. Hadis pertama Abu Bakar tu panjang sangat, kita ambil hadis yang kedua di sana. Dalil yang kedua daripada Abi Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a, thumma qama fa shalla rak'ataini aw arba'a raka'atin maktubatin aw ghairi maktubatin yuhsinu fiha ar-ruku'a was-sujuda thumma astaghfarallaha azza wa jalla ghafarallahu ta'ala lahu." Ini dalil dia. Barang siapa berwuduk serta mengelakkan wuduknya. Maksud ahsanal wuduk ni mesempurnakan wuduk. Dengan arti dia mengambil wuduk cukup dengan syarat dan rukun dan sunat dan adab-adab wuduk. Di mana mengelakkan wuduk. Asbagha. Ahsana mana asbagha. Di mana molek wuduk. Sah lah. Kemudian ia bangkit bersolat 2 rakaat atau 4 rakaat, solat fardu atau bukan. Ia juga mengelakkan rakaat dan sujud, kemudian memohon keampunan dari Allah. Itu panggil taubat lah kan. Minta ampun daripada Allah, nescaya diampunkan baginya. Ada itu riwayat At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Mana bolehlah kita beramal dan berdalil sebab sanad tu sanad yang bagus, sanad hasan tu. Isi Imam At-Tabarani. Hadis ni kita kata tak mesti kata sahih tu di sisi sunat sittah saja dak. Maknanya hadis dia banyak. Kalau tidak ada sahih di sisi sunat sittah Bukhari Muslim, maka kalau sahih di sisi hak lain pun boleh kita beramal, bukan syarat kena sunat sittah. Oleh Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la Al-Musalli, banyak lagi kitab-kitab Kutubul Mutun ni, bukan sikit kitab-kitab matan hadis ni, beratus buah kitab lagi. Maka kita duk sahurnya Kutubus Sittah. Kadang-kadang sahih Imam Malik, anda tak gapo lah sahih hasan sudahlah. Bukan kata kita tak terima hak lain. Dan 2 rakaat sunat berkahwin sebagai dalil ni. Sebagai dalil. Ada dalil dah ni. Kalau tak ada tak worry, kalau ada sebut. Tengok bawah. Disebut dalam Hasyiah Syarqawi Tahri. Tahri apa kita duk ngaji lah. Dibuka jilid 1 muka 310. Setengah daripada solat sunat itu 2 rakaat sunat zafaf. Zafaf ni ia panggil artinya haflah perkahwin ni. Bila kita menikah lah, sunat kita bila akad nikah, sunat sembahyang 2 rakaat. Sunat bagi siapa? Bagi suami dan isteri, dua-dua tu. Orang yang tak ada menikah lagi tu, boleh lah. Bila menikah pak tu, tatbik dah luar amal. Tak, awak amal. Lepas tu nak pukul gambar tu kira semula tu bergaduh dengan pukul gambar, dapat tu email selerak tabuh habis dah tahu. Tak. Mari sunat dulu. Bila sudah akad, dan juga 2 rakaat akad nikah dalam majlisnya. Dia 2. Haning haflah zafah. Dan juga sunat suku ni 2 rakaat akad nikah dalam majlis. Bila kita sudah akad, dia 2 tu, zafah suku, akad nikah suku. Kalau akad nikah tu suami lah. Kalau hak zafaf tu awak kenuri lah, awak kenuri dia panggil.
Maka tu sunat bagi dua-dua. Laki bini sunat buat belaka. Akan tetapi bagi suami dan wali saja. Wali kena buat kat weh. Ni sunat akad nikah ni. Waktu akad. Tidak isteri. Ni sebut oleh kitab tahrir ke buka tengoklah. Demikian lafaznya usalli rak'ataini sunnatal arus lillah taala. Saja aku semaya 2 rakaat sunat berkahwin kerana Allah. Tapi hal ini dalil tak ada ni kita tak sebut ni. Nah. Tak ada tu maksud tak ada kita jumpa mungkin dalil hadis tu ada tapi cari tak temu. Kita nak kata tak ada ni kita tak ada baca habis ni kita ulama tu hadis-hadis. Tapi bila kita tak jumpa cari tu kita tak bubuh sini. Tu dia mencarilah kalau ada kita nak berkongsi sekali kita tambah semula pula. Dalil hak sunat kahwin. Dan 2 rakaat sunat perhentian. Ini pun dalil tak ada jumpa. Sabar kita taklid bawah. Dalil di solat sunat perhentian ni kami tidak menjumpai. Tetapi kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami, segala nawafil dan kelebihan-kelebihan itu tak disyaratkan sahih hadis padanya. Walaupun kalau dah dhaif pun tak apalah. Maka tak ada lah dalil yang kita jumpa tu. InsyaAllah carilah. Kerana semua tu kadang-kadang dalil tak ada. Jakiyah pada juga panggil dah jakiyah. Sunat perhatian ni bila kita bergaduh satu tempat, sunat perhatian. Bergaduh tu semaya lah. Dan 2 rakaat sunat ihram. Ni ada dalil. Yakni disunat bagi orang yang ihram bersolat 2 rakaat sebelum ihramnya, bukan lepas, hanya sebelum, dengan ittifaq para ulama. Sunat semaya. Dan antara dalilnya hadis Ibnu Umar, kana Nabi yarka'u, bukan yarka'a tu, bagi itu ada silap itulah. Yarka'u bi Dzil Hulaifati raka'ataini. Adalah Nabi bersolat di Dzil Hulaifah 2 rakaat. Dan tidak disemaya keduanya 2 sunat ihram pada waktu karahah. Tak semaya lah. Dengan ittifaq antara para imam-imam. Mereka yang ihram dengan tanah haram kah? Di sisi ulama kita Syafi'iyah. Maka boleh. Maka bahawasanya disolatkan keduanya walau dalam waktu karahah di sisi mereka, maka boleh itu. Dan memadai solat maktubah daripada sunat ihram. Mana kita gantilah, kita tak ada buat sunat ihram tu, kita sembahyang hak fardu. Maka boleh dapat dah pahala tu dengan ittifaq seperti pada solat tahiyatul masjid. Maknanya sembahyang tahiyatul masjid ni kalau kita masuk pak tak ada buat sunat dah, kita pakai fardu selalu. Ada ulama kata termasuk dah situ, boleh lah. Harus ngerti kena buat suku. Kita masuk masjid pakai buat fardu selalu, boleh pahala tahiyatul masjid dah. Tapi tak sama dengan kita buat hak tahiyatul masjid suku dak lah. Termasuk bagi terkandung situ dah. Kita tinggal satu hadis tu. Dan 2 rakaat sunat tawaf alik sana. Dan 2 rakaat sunat tawaf. Atas sana lagi ni, atas pada muka surat tu lagi lah. Jari sedikit. Turun bawah. 2 rakaat sunat tawaf ini ada perselisihan di kalangan fuqaha. Ini ada jadi pertikai lah, pertikai dan balah di mari antara fuqaha ni. Maka menurut fuqaha ulama Hanafi, mereka berkata wajib tiap-tiap kali sudah daripada tawaf fardu ataupun sunat itu semaya 2 rakaat sunat tawaf. Ulama Hanafi katanya bukan sunat, wajib semaya. Nah, dalam ke tawaf ke apa tu, tawaf fardu ke tawaf sunat, maka wajib semaya. Dan iaitu satu riwayat daripada Imam Ahmad dan satu kaum daripada ulama Syafi'i hak mengatakan wajib. Jadi ini tinggilah sikit sampai ke hak wajib. Dan juga telah muafakat akan mereka oleh ulama Maliki pada tawaf rukun.
Atau kita ambil bawah di sana. Dalil tu, dalil bagi ulama yang mengatakan wajib tu. Maka kita ambil mazhab kita bawah muka surat 63 tu. Dan yang mazhab di si ulama Syafi'iyah. Tengok bawah kita ambil yang penting-penting. Dan yang mazhab di si ulama kita Syafi'i dan Hanabilah bahawa 2 rakaat tawaf itu adalah sunnah. Atau mazhab kita. Sunnah. Nah, sunnah kita buat. Mana dalil? Dan berdalil mereka dengan barang yang warid daripada hadis-hadis. Dengan ditahdidkan solat yang difardukan itu dengan solat 5 waktu. Maka di antara dalil hadisnya, kita tengok dalil selalu turun bawah tu, dalil disunatkan solat tawaf seperti berikut. Jadi dalil sini kita sebut 2 hadis. Kita ambil satu hadis, iaitu hadis pertama daripada Abdullah bin Aufa. Sebagai hadis dalil pertama, Abdullah bin Aufa berkata, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti wa shalla khalfal maqami rak'ataini wa ma'ahu man yasturuhu minan nasi faqala lahu rajulun adakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ka'bata qala la. Itu hadis pertama. Rasulullah menunaikan ibadat umrah lalu ia tawaf Baitullahil Haram. Tengok. Serta ia bersolat 2 rakaat di belakang makam. Itu jelas. Ada Sahih Bukhari ni. Dan sertanya mereka yang menutupkannya. Ada tudung Nabi. Nah, tidak jadi tudung takut panah. Yasturuhu tu, tudung Nabi takut panah, tudung atas. Maka berkata seorang laki-laki baginya, adakah Rasulullah masuk ke dalam Kaabah? Nabi masuk Kaabah tak? Atau buat suku dah lah. Yang penting kita nak sananya Nabi kita semaya di sebelah makam Ibrahim. Ayat situ. Dia jawab katanya tidak. Nabi tak ada masuk dak Kaabah dia kata. Tak apalah masuk tak masuk tu hal lain. Tapi Nabi kita semaya 2 rakaat sunat tawaf yang jelas pada hadis ni. Ada tu riwayat Imam Bukhari. Satu hadis lagi daripada Ibnu Umar berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfal maqami rak'atain summa kharaja ila as-safa wa qala Allah wa qala Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang Nabi maka tawaf ia di Baitullah 7 keliling, beliau bersolat 2 rakaat di belakang makam. Ini jelas dah. Sambung hadis ni. Kemudian ia keluar ke sofa. Sofa tu bukit sofa lah. Sesungguhnya firman-Nya Allah Ta'ala, yang artinya sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah tu tauladan yang elok. Karena suruh kita ni ikut cara Nabi, ikutlah Rasulullah. Nabi sebagai tauladan, contoh yang paling mulia, yang paling elok sekali. Naik ke mata di atas. Dan 2 rakaat sunat istikharah. Istikharah ni pada istakhara dengan makna menututi yang lebih, yang terpilih. Menututi kan yang terpilih, yang lebih. Istikharah dia panggil. Dan lafaniaknya usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Maka kita tengok dululah sebagai dalil istikharah telah ijma' ulama atas bahawa istikharah itu disunatkan dia. Ini ijma'. Semua keseluruhan ulama mengatakan istikharah ni sunat kita semaya. Istikharah. Dalil disyaratkannya itu ialah hadis Jabir Jabir radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah ila akhirih. Kita ambil maksud dia. Bahasa Arab tu panjang sangat. Maksudnya Rasulullah mengajarkan kami istikharah pada semua segala perkara. Nabi dia ajar umat belaka istikharah. Seperti ia mengajarkan kami suatu surah daripada Quran. Ia mengajar surah Quran pun Nabi ajar ke? Baca surah.
Beliau bersabda, apabila duka cita seorang kamu dengan suatu perkara, hendaklah bersolat 2 rakaat selain daripada solat fardu. Kalau mari ada serabut satu benda, Nabi kata mubakir semayalah 2 rakaat. Kemudian baca kalah doa ini. Doa dia tu panjanglah. Doa tu liyakul tu bukan doa tu likung tu. Doa tu mik dia Allahumma inni. Liyakul tu likung lah bukan doa tu. Nak likung tak ada nak tu. Liyakul terjemah daripada Nabi kata. Doa Nabi katanya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka hingga sampai di summardini. Akhir doa dah baca sendiri doa tu. Masuk ke akhir doa. Dan disebutkan hajatnya ketika kata Allahumma in kana hadzal amru. Hadis tu sahih riwayat Imam Bukhari. Patu surah nak baca gapo surah naik ke mata. Maka dibacanya oleh seorang ni akan surah Yahzah dah kecek tu. Kemudian daripada Fatihah pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Jadi bab surah ni kita tengok sekilah bagai kilah ulama situ. Sebenarnya pun sunat je, tapi kita ambil pendapat fuqaha. Tentang bacaan yang dibacakan solat istikharah itu ada 3 pendapat. Baca surah ni. Satunya kata ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i. Sunat baca pada rakaat pertama kemudian Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Pasal ni. Atas ni dah. Imam Nawawi menyebutkan ilak bagi demikian itu, ilak sunat baca surah sana. Beliau berkata, bermunasabahlah dengan kedua surahnya dalam solat, iaitu dikandaki daripadanya ikhlaskan kegemaran dan benar berserah dan muzahirkan kelemahan. Itu antara ilak dia panggil. Ala kulli halnya pendapat pertama mengatakan sunat kita baca 2 surah seperti mana disebutkan oleh pengarang di atas. Pendapat pertama tu. Pendapat yang kedua, sebahagian ulama salah istihsan. Beristihsan di mana membila baik, membila elok lah. Bahawa ditambahkan pada solat istikharah itu di atas baca kemudian pada Fatihah dan pada rakaat pertama. Mana istihsan dia bila kata kalau baca tu comel. Hak atas tadi kata sunat. Dia bila kata sunat tu dah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga di sana, ulama Hanabilah dan sebahagian fuqaha tidak berkata mereka itu dengan bacaan yang tertentu pada solat istikharah. Nak baca mana baca. Tapi dia tidak mentakyinkan surah kuliah dengan qul huwallah dah. Ala kulli hal kita pendapat pertama tadi adalah muzahak kita tu dah. Dan sunat dibaca akan doanya, doa istikharah. Doa dia tu lepas daripada hadis tadi tu. Tak apalah kita tunggu bawah sikit. Seperti tersebut dalam kitab yang besar-besar. Di sini musannif malah sebut doa dia ada. Kalau tu kita warilah bawah. Tolong musannif sikit. Maka apabila memberi salam seorang tak semaya istikharah, maka dibaca doa istikharah. Ni doa lepas hadis tadi. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka biqudratika ila akhirih. Doa tu. Lepas tu dalil tu dalil hadis Rasulullah kita sebut tadi dah lah. Karena hadis yang diriwayat Bukhari tu hadis tadi dah. Sebagai dalil bukti yang boleh kita baca doa ni. Dan 2 rakaat sunat dan 2 rakaat semaya hajat. Berapa tak ada bilik ni? Ada bilik berapa? Ambil di Semerawati ni sampai sini banyak dah ni. Mana termasuk bahagian yang tidak disunatkan kita berjemaah, hanya sunat kita semaya secara peribadi. Sore lah. Maya hajat ni ikutlah hajat ke apa? Hajat kita. Hajat saudara kita ke? Maka lafaz niat usalli sunnatal hajati raka'ataini lillah
Ta'ala. Saja aku semaya sunat hajat 2 rakaat kerana Allah. Boleh usolli belakalah semaya lepas maridah pun, kalau musannaf tak sebut pun kita usolli sendiri tak apa. Kadang-kadang dia sebut, kadang-kadang tak sebut. Mati tu. Akal satu tu di bawah telah ittifaq para fuqaha. Bila kata ittifaq ni tak ada selisih lah. Bersetuju. Semua kata gitu belaka. Bahawa solat hajat itu adalah sunnah. Sunnah kita semaya. Bila kita ada hajat, dan bila kita tak ada hajat, tak ada kena semaya lah. Semaya kerana hajat. Dan berdalil mereka dengan hadis riwayat Tirmizi pada Abdullah bin Abi Aufa. Hadis ni lebar panjang dah. Bahawa Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu ilallahi ila akhirih." Ambil terjemah maksud. Barang siapa yang ada baginya hajat kepada Allah. Siapa-siapa dia yang ada hajat dengan Allah ataupun kepada seorang daripada anak adik, sama-sama kita. Hajat kepada Allah ni kita dengan Allah lah. Kalau hajat sama-sama kita, masalah kita kata hajat nak wujud bayar hutang kita. Apa tu dah? Hajat nak wujud Tuhan tolong saudara kita. Hajat tu panggil sama-sama kita. Maka hendak ia berwuduk, pertama kali ambil air semaya, maka mengelakkan wuduk, kemudian hendak ia bersolat 2 rakaat. Semaya 2 rakaat. Kemudian sudah semaya hendak memujikan Allah dan selawat atas Nabi, kemudian dibacakanlah doa ni. La ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Itu di antara dalil. Dan ada dalil lagi dak. Bukan dalil tak, riwayat asal lagi dia tambah. Riwayat Ibnu Majah ditambah kemudian pada kata ya arhamar rahimin, summa yas'alu min amri dunya wal akhirah ma syaa fa innahu yuqaddaru. Itu dia tambah asal lagi. Riwayat Ibnu Majah. Jadi hari ni kita katanya tuai punya sendiri ada hajat, suruh demo semaya, rugi lah. Petuai umur Semaya hajat dia lah nak minta. Sepatutnya semaya hajat bukan benda yang payah. Kalau jepuk orang tok lebar, tok guru, tok pakai pergi semaya pun, nak molek tuai punya tu ada sekali lah semaya hajat. Orang lain minta dengan tuai minta tak serupa aja. Hajat kita minta tu hak sungguh. Demo lain minta lepas-lepas itu ya kadang-kadang tu. Apa dak? Belajarlah tuai umur tu. Dan kemudian daripada salat dibaca ni doa ni. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Hak bawah tu kita buat dalil sekerak-sekerak tu kerana ada tempat ambil lah doa hak atas tu. Jadi hak tu insya-Allah dia mau baca sendirilah. Dalil hak atas, dalil lafaz doa tu. Ada sebut bawah tu sikit tu. Dalil. 2 3 4. Dalil kalah. Sirah puji tu. Kita pergi kepada muka sana 74. Kemudian ia baca salawat atas Nabi seperti salawat yang pada tasyahud akhir ya. Hak mana? Akal satu bawah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Munyatul Musalli. Pergi buka tengok doa sembahyang hajat.
ataupun dibacanya selepas kemudian pada saleh. Ini doa tak panjang sangat ni. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ya man dzikruhu syarafuz zakirin. Ya man ta'atuhu najatat ta'i'in. Wa ya man ra'fatuhu malja'ul alamin. Wa ya man la yukfi alaihi naba'un irhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau bukan letak wafi kita ke dululah, tak ke lama. Ala kulli halnya masalah kita semaya hajat ni. Kalau kita tak ingat doa-doa jadi sebut dalam kitab pun. Kita berdoa bahasa Jawi dah tak apa. Sebab kita reti ya. Ha? Sebab doa ni bukanlah semaya. Lepas semaya. Maka kalau kita nak hafal hak Arab tu kita tak ingat. Ataupun kita ingat hak lain. Tak apa, yang penting berkaitan doa tu dengan hajat kita minta Tuhan. Sudahlah. Apa dah? Cuma sini ada lafaz hak warid daripada Nabi. Itu ya. Jawi sedek. Akik tangan, ya Allah, minta sampai ke 15 minit. Masa Jawi saya nak minta muka lurah kita dah. Nak kata lagu mana lagi lah. Kemudian memohonkan hajatnya, maka selawat pula. Kemudian dibaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudahlah. Dan semaya tahajud. Kita pergi ke tajuk lain pula. Iaitu semaya tahajud tu semaya pada malam. Jadi kalau faham situnya, tahajud ni tak boleh buat siang hari. Tahajud tu pukul 1:30 ada. Pukul 11 pagi. Apa dah? Tahajud ke weh? Tak ada masa tu. Tahajud je kena malam. Kemudian daripada dah panjang sangat. Kemudian daripada tidur, baca berhabis dah mati. Lepas sini kena tidur dulu. Sekurang-kurangnya 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 9 rakaat ataupun 8 rakaat. Itu tahajud. Dalam niatnya usalli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Maka kita turun bawah lah sikit, walau tak semua pun dah. Kita turun sikit. Tahajud segi lugatan, segi bahasa dengan makna itlaq atas makna tidur dan berjaga malam. Hajada nama bil laili fahuwa hajidun. Itu segi lugah tu. Kita turun bawah sikitlah. Tahajud pada istilah itu salatut tatawwu'i fil laili ba'dan naumi. Itu takrif dia. Yang artinya solat sunat di waktu malam kemudian pada tidur. Jadi ulama sebut kena tidur dululah. InsyaAllah depan akan sebut pendapat fuqaha. Syarat kena tidur ke tak kena tidur. Muka surat 84 tu insyaAllah akan sebut lagi. Itu masalahnya, adakah farak dan perbezaan antara tahajud dan qiyamul lail dan ihya'ul lail? 3 nama ni hak tula ke hak lain? Setengah dia panggil qiyamul lail, setengah panggil ihya'ul lail, setengah panggil tahajud. Ulama mengatakan bahawa asal qiyamul lail itu itlaq atas bersibuk padanya dengan ibadat solat, tidak yang lain. Kalau kata qiyamul lail ni semaya, baca Quran bukan qiyamul lail. Nampak tak dah? Ada ulama kata gitu. Terkadang itlaqkan juga atas bersibuk dengan semata taat. Tak ada kira, yang penting kita taat daripada baca Quran, tasbih dan sebagainya. Itu qiyamul lail. Qiyamul lail itu terkadang terdulu tidur atasnya kemudian pada solat Isya, dan terkadangnya tidak mendulukan dia oleh tidur. Itu qiyamul lail. Kadang-kadang tidur dulu buat amal ibadat, kadang-kadang ibadat dulu baru tidur. Adapun tahajud itu maka tidak ada ia malaikat kemudian daripada tidur. Itu perbezaan tu, perbezaan farak dia. Kalau kata tahajud lepas tidur. Adapun ihya'ul lail artinya menghidupkan malam.
dengan cara amal ibadat, iaitu menunaikan malam dan kebanyakan malam itu dengan berbagai-bagai ibadat. Jadi umumlah sikit, seperti solat, zikir, baca Quran dan umpama. Maka di antara keduanya itu umum khusus wajihin. Antara Ihya'ul Lail dan juga di antara Qiyamul Lail sana. Maka Ihya'ul Lail itu apalah di antara tahajud. Maka Ihya'ul Lail itu terlebih khusus. Awak dia luah. Apa dah? Menghidupkan malam. Kerana melekapi semua malam ataupun kebanyakan malam. Dan tahajud itu lebih khusus. Tak kena. Terlebih umum atas. Kerana Ihya'ul Lail itu terlebih umum daripada tahajud lah. Nak gitu. Sebab melekapi semua malam ataupun kebanyakan malam. Dan tahajud itu terlebih khusus. Di situ. Barangkali hak atas terlebih umum lah. Sebab umum khusus. Barangkalinya situ. Kerana keadaannya dengan ibadat solat tidak jalan. Kalau kata tahajud ni semaya, kalau kata Ihya'ul Lail ni bukan semaya, umum. Barangkali terlebih umum. Kita dah, barangkali. Kemudian kita ambil sikitlah segi hukum tahajud ni nasbah kita kepada umat ni. Itu sunat tahajud. Solat tahajud itu disunatkan pada hak ummah. Kita ni sunat. Adapun pada hak Nabi maka sungguh telah selisih para fuqaha ulama pada wajib ataupun sunat atas dua kaum. Jadi khilaflah kalau Nabi itu. Ada ulama mengatakan wajib atas Nabi, ada ulama mengatakan sunat. Maka kita ambillah sikit. Inilah penjelasan dia. Menjalani Abdullah bin Abbas kepada bahawasa Rasulullah dikhususkan dia dengan di fardu qiyamul lail di atasnya. Nabi kita tu mesti kena buat qiyamul lail dan tahajud. Dan mengikutkan Ibnu Abbas itu oleh ramai daripada ahli ilmi. Hak kata untuk Nabi itu wajib dah. Di antara mereka itu Imam Syafi'i pada salah satu daripada dua kaul. Syafi'i dan kebanyakan pada ulama Maliki. Dan telah murajahkan dia oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsir bagi Imam At-Tabari. Menjalani Mujahid bin Jabrin kepada bahawasanya qiyamul lail itu tidak wajib atas Rasulullah. Dan Nabi pun tak wajib juga. Macam kita, bahkan ia adalah sunat juga. Adalah sebuah Nabi. Mengikut akan dia oleh beberapa jemaah pada ulama, di antara mereka Imam Syafi'i pada satu kaum hak lagi. Jadi untuk lebihnya dibuka oleh kitab Masu'ah. Masu'ah tu, Masu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Jadi ala kulihannya sebuah kenabi itu khilaf ulama, ada pendapat mengatakan wajib tahajud, ada pendapat kedua mengatakan sunat semacam kita umat juga. Lepas tu dalil tahajud tu baca sedikit insya-Allah. Jadi kita tinggal tengah-tengah. Kita pergi muka surat 81 lah bilang ni. Pada panjang tu kita ambil setengah-setengah. Bilangnya rakaat sunat tahajud. Para fuqaha telah berittifaq mereka di atas sekurang-kurangnya 2 rakaat yang ringan kedua. Jadi paling kurang tu buat 2 tak apa dah. Mana dalil ni? Kerana hadis Abi Hurairah daripada Nabi bahawa Nabi bersabda ia. Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini. Apabila berdiri seorang kamu daripada malam, bila jaga untuk nak sembahyang malam lah, maka hendak dimulaikan solatnya dengan 2 rakaat yang ringan keduanya. Ada tu sahih Muslim. Hak tu hak paling kurang tu lagu tu lah. Cuma hak banyak duduk khilaf ulama. Tetapi berselisih mereka itu pada bilangan yang banyak. Hak banyak-banyak mana? Maka menurut ulama Hanafi sebanyak-banyak rakaatnya itu 8 rakaat. Itu Hanafi. Kata fuqaha Maliki sebanyak-banyak itu 10 rakaat ataupun 12. Kata Maliki.
Bawah pula Syafi'i tu. Lepas tu dalil Maliki tu kita dengar lah. Dalil tu juga dalil untuk dia. Kata fuqaha Syafi'i tidak terhingga bagi bilangan rakaat. Allah lah mun nak buatnya mana ikut. Kalau rajin tidak terhingga ni mana ikut. Iaitulah barang yang diambilkan daripada ibarat fuqaha Hanabilah. Lagi buka oleh kitab Nihayah. Ada kitab lain lagi lah. Itu kita tilik kepada rakaat hak Nabi pula. Hak ni bila rakaat secara umumnya, hak ni rakaat hak Nabi buat. Rakaat-rakaat solat tahajud Nabi. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, tu kitab Al-Mughni 16 jilid kitab fiqh Hambali ni. Telah berselisih pendapat ulama tentang bilangan rakaat solat tahajud Nabi. Ini ada khilaf. Ada diriwayatkan 13 rakaat. Dalilnya kerana hadis Ibnu Abbas. Kada Rasulullah yusalli minal laili 13 rakaatan. Adalah Rasulullah melakukan solat malamnya 13 rakaat. Ini dalil. Kata Aisyah pula, maka yazidu fi Ramadhan wala fi ghadhi ala 11 rakaatan. Hal ni Aisyah ni kalau tengok Nabi kita semaya tak lebih daripada 11. Hadis ni lepas sebut dah tu. Telah terlalu sebut hadis ni dah. Banyak riwayat lah. Ada yang 13, ada yang 11. Habis. Kita gilik sana. Jadi yang katanya kemudian daripada tidur. Mati hak atas. Mati hak atas tu. Itu kita tengok bawah sikit ke satu. Sayyid Sabit. Nama orang Sabit tu. Said Sabit ni pengarang kitab Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah ni kitab ulama Mesir ni, tapi Said Sabit ni antara apa dia panggil orang yang membawa parti Ikhwan Muslimin di Mesir. Said Sabit ni. Maka dalam kitab dia tu nak wi tahulah. Dia sebut belaka dalam kitab dia. Pendapat fuqaha mazhabul arba'ah pun dia sebut, pendapat Wahhabi pun dia ada. Jadi kita kena hati, kena pilih molek lah. Secara umum dia sebut. Puak ikhwan ni ikhwan. Ada apa kita ambil pendapat dari kitab dia. Kitab dia 4 jilid. Ada setengah kitab 3. Fiqhus Sunnah. Berkata, solat tahajud itu harus dilakukannya pada awal malam. Boleh kita buat awal malam dan pertengahan dan akhir malam. Atas kita lah. Selama adalah solat itu kemudian daripada solat Isya. Dia nak lepas Isya lah. Itu lah kitab dia. Kita bawa pendapat dia sini dah. Dan dia ada ambil luah lagi lain lah. Disebut dalam kitab Syarqawi Tahrir, disyaratkan bahawa jatuh solat tahajud itu dalam waktunya yang hakiki. Waktu dia hak senguti lah. Waktu mana? Itulah selepas daripada ghaib syafaq merah tepi langit. Maksud Isya lah. Habis ghaib lah. Dan tidak disyaratkan pada tidur itu selepas daripada Isya. Bahkan apabila tidur seorang kamar daripada maghrib, dia tidur lepas maghrib. Jaga-jaga lepas Isya. Kemudian jaga ia jaga. Lalu bertahajud ia. Jadilah solatnya itu tahajud. Tetapi yang paling utama di molek lah. Dan afdal bahawa dilakukan hingga sulusul lail. Jadi ada pendapat yang mengatakan bukan syarat kena tidur dak. Jadi sahabat ada dia sebut dalam kitab Fiqh Sunnah tu, sahabat satu ketika Nabi kita tu qiyamul lail, Nabi tak nak tidur dak. Berjaga mek dia awal sampai cerah lalu dah Nabi qiyamul lail. Nabi tak tidur dak ni. Habis kata. Dan semaya tasbih. Ini pembahasan yang panjang sebab ada antara satu isu lah hari ni tasbih ni. Boleh dikatakan kebanyakan di kalangan Salafi dak apa-apa Wahhabi ia tak say tasbih ni. Jangan dikatakan buat ke semaya rajan ni, minta tasbih pun dia tak boleh dah. Sebab yang mengatakan tidak warisnya hadis yang sahih. Kita tengok depan lah, kita akan sebut lagu mana hadis dia tu. Iaitu 4 rakaat 1 salam. Kedua turun bawah
Solat tasbih itu satu bagai daripada solat sunat yang dilakukan dia atas surah yang tertentu. Apa surah? Atas kaifiat tertentu. Sebab sembahyang ni bagi pelik sikit. Panjang belaka. Tasbih tu kalau 4 rakaat tu kena wisapa 300 tasbih. 1 rakaat 75. Dalam rakaat tasbih, dalam sujud tasbih, duduk antara pun tasbih, dalam qiyam belum Fatihah pun tasbih. Maka kaifiat tertentu panggil. Dan dinamakan dia solat tasbih itu kerana ada padanya daripada banyak tasbih. Iaitu tiap-tiap 1 rakaat tasbihnya 75 kali. Berarti kalau kita gikun dengan 4 rakaat, tubik natijah tasbih 300 kali. Apa tu dah? Hukum solat tasbih. Ni kita tengok pendapat. Kita bagi belakang mudah dah. Bagi pendapat dah senang. Kita ambil penjelasan rekas-rekas apa dah. Lepas tu kita harap balik baca sendirilah. Telah berselisih para fuqaha tentang hukum solat tasbih ini di atas beberapa pendapat. Banyak tu pendapat sini. Jadi kalau ada yang kata tak sunat pun ada juga. Dan sebab berselisih mereka itu padanya ialah berselisih mereka pada sabit hadis yang warid. Dia bahas hadis tu, kalau hadis sahih tak apa, kalau tak sahih tak. Jadi masalah juga setengah-setengah orang hak baru ni nak buat apa-apa hadis sahih belaka tak sahih tak. Ya, padahal hadis ni kalau bab kelebihan bab fadail kita nak buat amal, betul tak salah lagi panggil. Bab fadail. Buat nak buat amal. Pendapat pertama berkata sebahagian ulama Syafi'i solat tasbih itu disunatkan dia. Ni banyak. Kata Imam Nawawi lah kitab dalam setengah kitab dia. Kitab dia banyak. Setengah kitab dia solat tasbih itu sunnatun hasanatun. Mana dalil? Dan berdalil mereka dengan hadis yang warid padanya. Iaitu hadis yang panjang lebar ni. Riwayat Abu Daud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Panjang sangat panjang sangat. Jadi hadis tu kita lakahlah panjang sangat. Cuma kita ambil bahas rawi hadis sikit lah. Dalam hadis tu menunjukkan cara sembahyang. Baik tasbih. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa awal akhir lama baru kesalahan silap sengaja atau sakit besar. Itu sanad hadis, kita bahas sanad hadis. Muka surat 87. Hadis ni riwayat Abu Daud. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Ana bahas hadis ni, takut dia mau kata itu. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' hadis solat tasbih itu dhaif. Nawawi kata. Katanya lagi pada safhah muka surat juzuk yang 3 tu 547 berkata Al-Uqaili tiada pada solat tasbih itu hadis yang sabit. Hadis yang sabit, hadis sahih tak ada. Kena demo memang kata dah. Demikian juga menyebut oleh Abu Bakar bin Arabi, ni ulama Maliki dalam tidak ada pada solat tasbih itu hadis yang sahih, tidak juga yang hasan. Tetapi berkata Al-Hafiz diriwayatkan ini hadis daripada turukun yang banyak. Tori hadis tu ramai yang royak. Maka dari jamaah daripada sahabat hadis Ibn Abbas ini telah disahihkan oleh satu jemaah daripada ulama muhaddisin. Ada orang kata hadis sahih ni, hadis ni. Ada ulama berpendapat disahihkan hadis ni. Sebahagian daripada mereka yang mensahihkan hadis ni. Hadis yang panjang sana. Imam Nawawi kata tak sahih. Abakilah ulama muhaddis ni kan. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ajurri ada sahih. Abu Muhammad Abdul Rahim Misri dia kata ada sahih. Hafidh Abdul Hasan Maqdisi ada sahih juga. Maka masalah hadis yang kita sebut sana itu mengikut pendapat Nawawi sendiri mengatakan dhaif. Tak apalah dia, tapi dia mulai ada mensahihkan hadis ni. Tak, maka boleh. Kata mereka itu telah sabit ini hadis daripada ini riwayat, dan iaitu jika ada yang daripada riwayat Musa bin Abdul Aziz maka sungguhnya telah muthiqahkan dia oleh Ibnu Ma'in. Terus bahabak sanad tu. Kata Nasai tidak mengapa dengan dia. Dengan siapa? Dengan hadis riwayat oleh Musa bin Abdul Aziz sana. Rawi dah. Kata Zarkashi ini hadis sahih. Zarkashi kata apa sahih dia ni? Maknanya hadis ni bukan kata ijma' dak, kata dhaif dak lah.
telah dipertikaikan, ada ulama mengatakan sahih, maka boleh kita beramal dalil kuat tu. Dan bukannya dhaif. Kata Ibnu Salah, hadis salah tasbih itu hasan. Kuat juga. Dan sepertinya itu berkata Imam Nawawi dalam kitab Tahzibul Asma' wal Lughah, ni kitab dia juga. Tak ada setengah kitab. Kata Munziri, segala perawinya itu adalah siqah. Jadi bila segala ruwatul hadis siqah belaka, maka hadis tu dia duduk tengah hasan paling kurang. Apa tu dah? Jadi pendapat pertama kata sunat hadis yang disebut tu khilaf panjang di antara fuqaha dan muhaddisin. Ada setengah mengatakan dhaif seperti Nawawi, ada kitab Majmu', tapi setengah orang lain mengatakan sahih. Pendapat yang kedua, menjalani sebahagian ulama Hanabilah kepada bahawa solat tasbih itu tidak mengapa dengan dia, yakni haru. Dia tangga tu lah. Boleh nak semaya. Pendapat yang ketiga pula, laka-laka, solat tasbih itu tidak disyarakkan dia, tak digalakkan buat lah, tak disyarak, tak suruh buat. Kata Imam Nawawi dalam Majmu', pada disunatkan dia itu ada nazar, kerana hadis dhaif. Nawawi kata, dia kata sunat tu ada kena tilik dululah, pasal hadis tu ada dhaif. Lepas mari dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pergi ke mata. Jika ia perbuat pada siang hari di sana, ataupun tiap-tiap 2 rakaat, satu saleh. Dia gantung dulu lagi ni. Mana dulu? Mayat tasbih itu 4 rakaat, satu saleh jika dia perbuat pada siang hari. Kalau buat balik siang hari ni. Kalau buat siang hari lagu tu lah. Ataupun tiap-tiap 2 rakaat satu saleh jika diperbuat pada malam. Itu kafiat dia tu. Kafiat dia. Kita tunggu bawah lah. Masalah buat malam, 2 siang hari, buat 4. Mengikut ulama kita Syafi'i. Ada yang tak tahulah. Mereka berkata afdal bagi orang yang mengerjakan sunat di waktu malam dan siang hari itu bahawa memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Tak kira lah. Wak malam ke, wak siang ke. Kalau sunat ni sunat buat 2. Satu salam, 2, satu salam. Dia tak ada tafsir beza di antara malam siang hari dah. Dalil kerana hadis salatul laili wan nahari masna masna. Semaya malam dan siang hari itu 2 rakaat, satu salam. Ada pun pendapat yang mengatakan dilakukan dia 4 rakaat jika siang hari itu, maka itu adalah pendapat fuqaha Hanafi. Beza malam. Itu hak di atas musannif sebut lah. Hak musannif wari pada matan mutlaqin tu dia kata kalau 4 siang hari, kalau 2 tu boleh malam. Itu pendapat ulama Hanafi. Tengok sini ni. 4 rakaat jika siang hari, maka itu pendapat ulama Hanafi. Mereka berkata bahawa afdal mengerjakan sunat waktu siang hari itu 4 rakaat, satu salam. Adalah mazhab dia. Maka telah bersolat Ibnu Umar ke solat tatawwu' siang hari itu 4 rakaat. Karena hadis riwayat Abi Ayyub Al-Ansari daripada Nabi SAW bahawa beliau bersabda arba'un qabla zuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama'. 4 rakaat sebelum zuhur tidak ada padanya salam, dibukakan baginya pintu-pintu langit pada pihak terima ke sembahyang. Dan lafaz niatnya usalli sunnat tasbih 4 rakaatin ataupun rakaataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat ataupun 2 rakaat kerana Allah. Itu yang usalli dia tu. Maka dibaca pada rakaat yang pertama kama dia pada Fatihah alhaakumut takatsur. Pada rakaat yang kedua kama dia Fatihah wal asri. Pada rakaat yang ketiga kama dia Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang keempat kama dia Fatihah qul huwallahu ahad. Itu surah.
Kemudian baca tasbih ini kemudian daripada Fatihah dan surah pada tiap-tiap rakaat. Ini kaifiat dia ni. Yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 15 kali. Dan 10 kali tiap-tiap rakaat kemudian pada tasbih rakaat. Dan 10 kali dalam tiap-tiap iktidah. Dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud kemudian tasbihnya. Dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk antara dua sujud. Dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud yang kedua. Dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk istirahat. Dan 10 kali dalam duduk tasyahud jika pada rakaat yang ada tasyahud padanya. Maka jadi perhimpunan sekali tasbih 300 kali. Ini satu kaifiat. Kalau kita buka dalam kitab Muniatul Musalli 2 kaifiat. Kalau tak silap. Ataupun dalam Musalli ke kitab Usyabrah lah. Ada 2 cara dah. Sini sebut sah. Maka jika lupa ia akan membaca tasbih pada tempatnya, maka hendaklah diperdapatkan dia, ditambahlah pada rukun yang kamani. Kalau kita terlupa, kita kena himbuh di rukun lepas. Supaya genap dan cukup bilangan yang 300 itu. Maka segala semaya sunat tersebut ini, ambil dimula sunat rawatib muka surat 4 sampai 92 ni, tak ditutup berjemaah padanya. Habislah bahagian pertama. Dan insya-Allah kita masuk bahagian yang kedua, semaya sunat yang disunat padanya berjemaah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana bil arifin wa qulubana waj'al a'malana khalisatan li wajhika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita rehat 40 minit. 45 minit lah, pukul 9.15 insya-Allah kita baca. Apa? Pukul 10.15. Kita rehat boleh 45 minit. Kemudian kita nak pula. Mutu tu kalau tengah hujan tu tak boleh belakang boleh. Tempat mutu ada boleh belakang tu. Aku basah.